teruskan. Oke ya kelas, jadi kalau kita lihat dalam bab 9 ini perjuangan untuk membawa kepada wujudnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu dia melibatkan usaha semua penduduk yang meliputi raja, pemimpin dan juga rakyat ya. Jadi kalau kita lihat juga di sini ya, akhirnya rombongan ini atau kumpulan masyarakat ini berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan melalui perjanjian kemerdekaan. Jadi ada satu perjanjian lagi ya. Ya, buat perlembagaan tu satu hal, perjanjian kemerdekaan 1957 tu lagi satu hal ya. Jadi perkara-perkara ini kita akan lihat dalam bab ini. Seperti biasa, cikgu ada tekankan setiap kali kita belajar satu bab tu kita tengok ini, intipati. Maksudnya ini nanti bila kamu selesai kelas dengan cikgu ni kamu jelaskan apakah usaha-usaha itu kamu senaraikan. Apakah peranan Suruhanjaya Red? Maksudnya begitu. Daripada nota yang seringkas ini, kamu boleh menerangkan. Kamu bercakap, kamu explain supaya kamu menguasai. Macam contoh kalau langkah-langkah. Bila langkah-langkah ni step kan? Dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Macam kalau pilihan raya. Bagaimana suatu proses pilihan raya. Jadi nanti kamu buat dia punya cerita kronologi. Ingat keywords dia dan kemudian kamu explain ya. Kemudian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu bila ditandatangani apa kandungan-kandungan dia. Memang banyak kandungan dia tetapi dalam buku teks tu dia senaraikan beberapa yang penting. Kemudian bila kita belajar ni secara tidak langsung kita akan melihat perkara-perkara ni. Macam contoh rundingan kemerdekaan ya. Di situ kita nampak permuafakatan, sikap keterbukaan, maksudnya bertolak ansur. Sebila kita merdeka ni, kita kena bertolak ansur ni dalam pelbagai kaum ni kan. Okey, kemudian kita tengok. Okey, 9.1. Usaha rundingan kemerdekaan. Maksudnya berunding untuk mendapatkan kemerdekaan. Siapa yang berunding ni? Siapa yang mau berunding dengan siapa kita berunding ni? Ada idea? British. Siapa yang berunding dengan British? Wakil dari Tanah Melayu. Ya, okey, masyarakat di Tanah Melayu yang terdiri daripada raja-raja Melayu kan, cikgu bilang kan? Pemimpin Melayu yang dipilih oleh British kan, mengadakan rundingan. Okey, mereka pergi ke London ya untuk berbincang dengan British mengenai kemerdekaan. Jadi pada masa tu ada situasi yang membolehkan British ni mau bagi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Kalau sebelum ni mereka pertahankan lepas daripada Perang Dunia Kedua, mereka datang balik, mereka pertahankan mau menjajah Tanah Melayu tu kan melalui Malayan Union. Okey, tetapi sampai satu tahap apabila selesai Perang Dunia Kedua, di situ negara-negara Eropah sudah menjalankan dasar dekolonialisasi. Dekolonialisasi ni maksudnya membebaskan tanah jajahan. Jadi sudah ada beberapa negara yang dibebaskan. Ini contohnya, ya, Mesir, India, Burma dan Filipina. Ini sudah dibebaskan. Jadi begitu juga Tanah Melayu. Tanah Melayu ni pun bakal dibebaskan. Tetapi untuk membebaskan sebuah negara tu daripada jajahan perlu ada proses dia. Dia tidak boleh macam okey, kita mau bagi kemerdekaan, kita terus bagi saja begitu. Kita perlu pastikan. Jadi British perlu pastikan Tanah Melayu ni benar-benar bersiap sedia ke arah kemerdekaan. Sebab itulah diadakan sistem ahli iaitu melatih pemimpin dalam kalangan penduduk tempatan supaya bila British kembali semula ke Eropah maka ada pemimpin yang boleh mentadbir Tanah Melayu. Jadi selain daripada pemimpin itu sendiri ialah perlembagaan. Maksudnya perlembagaan ni panduan. Macam sekarang bila ada macam-macam cerita tentang Perdana Menteri dan sebagainya, semua orang merujuk kepada perlembagaan. Kalau kita tengok persidangan parlimen, bila mereka mau menghujakan sesuatu, masing-masing merujuk kepada perlembagaan. Masing-masing menggunakan peruntukan-peruntukan perkara-perkara sekian-sekian yang ada di dalam perlembagaan itu sebagai asas kepada hujah mereka ya. Okey, yang kedua, kerajaan British memberi jaminan. Ya, dia memberi jaminan. Ya memanglah dia beri jaminan, dia bagi ya macam cikgu cakap tadi sistem ahli ya, pilihan raya ya. Dia melihat semua persiapan itu dan memberikan kemerdekaan itu. Ni yang pilihan raya ya, perubahan-perubahan semasa. Sebab kalau kita lihat dalam pilihan raya tu sangat jelas ya, Parti Perikatan menang 51 dari berapa kursi? Berapa kursi yang dipertandingkan?
Oh, baru belajar pilihan raya. Berapa kursi? Apa cikgu yang apa nih? UMNO? Ah, kan dalam 5 pertandingan pilihan raya tuh, pertandingan, dalam pilihan raya tuh kan, oke, kursi. dalam pilihan raya tuh dia ada pilihan raya bandaran, pilihan raya negeri dan pilihan raya 1955 tuh, 1955 nih yang umum tuh kan, mereka menang 51 dari berapa kursi dipertandingkan? Oh, Ingat? 51 daripada 60. 60 confidentnya. 52. Oh, 52. Iya, 52, 51 daripada 52 kursi dimenangi oleh Parti Perikatan. Parti Perikatan ni Oh, gabungan apa? MCA, Ya, MIC, lagi sama UMNO. UMNO. Ingat ya, dulu bila Datuk On mau masyarakat Tanah Melayu bersatu padu. Maksudnya orang Melayu, Cina, India bersatu padu, Datuk On buka United Malay tu kan, UMNO tu kepada bukan Melayu, tapi orang Melayu tidak boleh terima. Mereka tidak mau dalam UMNO tu ada bukan Melayu. Jadi disebabkan itu Datuk On kecewa, dia buka parti baru, dia bentuk parti baru yang mana dia bawa parti tu lebih kepada seperti yang dia mau tu ya, berasaskan berbilang kaum, tetapi tidak dapat sambutan IMP ya, Independent Malaya Party ya. Okey, tetapi pada tahun 1955 tu di situlah akhirnya pada mulanya hanya UMNO dan MCA bergabung, lepas tu gabung lagi dengan MIC. Jadi dengan gabungan tu dan kita lihat rakyat menyokong Parti Perikatan ya. Diorang menang 51 daripada 52 kursi. Jadi situ ada tafsiran dia. British melihat bahawa orang di tanah Melayu sudah bersatu padu. Jadi bila mereka bersatu padu, British sudah nampak masyarakat di tanah Melayu ni sudah boleh mengecap kemerdekaan. Sebab kalau masyarakat di tanah Melayu tu yang terdiri daripada pelbagai kaum ni tidak bersatu padu, British sukar mau meninggalkan tanah Melayu. Ada kemungkinan bila dia meninggalkan tanah Melayu, mungkin kejadian-kejadian yang lebih teruk akan berlaku seperti rusuhan kaum dan sebagainya kan. Jadi dengan pilihan raya tu nampak, wah semua orang menyokong Parti Perikatan. Nampak mereka bersatu padu melalui satu parti iaitu Parti Perikatan ya. Jadi selepas itu maka Tunku Abdul Rahman bersama rombongan bertolak ke London. Ya, tengok bertolak ke London. Okey, siapakah yang pergi ke London tu? Ini dia, ya wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan. Jadi bila sebut Parti Perikatan, 3 parti tu. Macam Datuk On Jaafar, Tunku Abdul Rahman ya, ini UMNO. Okey. Kemudian ini MCA begitu ya. Jadi ini raja-raja Melayu. Jadi mereka pergi ke Britain ya, ke London. Okey, untuk berbincang ya. Banyaklah perundingan ini disokong. Ini tengok oleh EEC Turasingham, wakil orang Ceylon ya. Maksudnya ada orang Ceylon lah, ada orang Sri Lanka lah ya, Ahmad Bosteman, okey, orang kemudian kaum Serani, semualah ada wakil-wakil mereka, semua menyokong ke arah kemerdekaan itu. Jadi Tunku Abdul Rahman pun bertolak, okey, bersama rombongan itu. Kalau kita lihat di sini peta dia, ini pun kamu perlu jelas. Mungkin dia tanya, jelaskan usaha rundingan kemerdekaan. Jadi dia rombongan ini, okey, kita tengok dari yang pertama. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur, okey, ke Singapura menaiki kapal terbang. Jadi dia bukan dari Tanah Melayu, dia pergi ke Singapura. Okey, di Singapura ni ada lapangan terbang yang membawa penerbangan ke Karachi ya. Okey, seterusnya barulah mereka pergi ke London ya. Pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang rombongan kemerdekaan menaiki kapal. Tengok. Di sini diorang naik kapal terbang, lepas tu dari sini mereka naik kapal MV Asia ya. MV Asia berlepas daripada pelabuhan Tanjung Pagar Singapura. Okey. Kenapa Tunku Abdul Rahman naik kapal ni, bukan kapal terbang ni? Untuk memanjangkan lagi masa perbincangan. Ya, dia mau yang pemimpin-pemimpin yang pergi bersama dia tu duduk lagi. Maksudnya macam strategi, macam kalau kita bertanding kan, kita sampai saat-saat akhir pun kita mau buat persiapan. Okey, kalau ditanya ni kita jawab ni. Jadi begitu juga Tunku Abdul Rahman ni. Dia mungkin menyusun
apa keutamaan dalam perbincangan. Kalau ditanya begini, apa kita punya justifikasi dan sebagainya ya. Dan rombongan ni dia bersinggah di Karachi, Pakistan ya. Okey, kemudian mereka meneruskan lagi perjalanan dengan menaiki kapal terbang ya. Dari sini naik kapal terbang lagi pergi ke London ya. Okey. Jadi dari sini naik kapal terbang dari Tanah Melayu ke Singapura, lepas tu dari Singapura pergi ke Karachi belayar ya. Jadi kalau faham ni senang saja tu. Okey. Okey, jadi seterusnya 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan Tengku Abdul Rahman di Tanjung Pagar, Singapura. Jadi maksudnya berkumpul, tengok ramai orang berkumpul. Sebab pada masa tu negara kita dijajah jadi macam kemerdekaan tu suatu yang ditunggu-tunggu. Ya, kita sekarang ni sudah merdeka, kita mungkin kurang menghayati, tapi kalau mungkin kita dapat menghayati, kita akan dapat rasa bagaimana yang 10,000 ni sanggup hadir, okey, mau melihat Tengku Abdul Rahman dan rombongan tu berlepas pergi ke London ya, dengan harapan lah bila balik nanti bawa berita gembira, iaitu British bersetuju mau berikan kemerdekaan ya. Jadi rundingan berlangsung ya pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956 ya, 2 minggu jugalah begitu ya. Jadi wakil dia Raja-Raja Melayu, wakil Parti Perikatan dengan British ya di Lancaster House, London ya. Jadi apakah yang dibincangkan, apa yang dimaukan oleh British, apa yang diinginkan oleh British dalam perbincangan itu, kemudian apa yang diinginkan oleh wakil Tengku Abdul Rahman dan juga rombongan itu. Jadi kita tengok di sini apa yang diinginkan oleh British ya. British mengatakan ahli majlis eksekutif, dia cakap selain setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan nasihat Ketua Menteri. Ketua Menteri ini maksudnya pada masa itu belum ada jawatan Perdana Menteri. Kalau negara merdeka, dia ada satu jawatan Ketua Menteri iaitu Tengku Abdul Rahman. Jadi maksudnya dia ni macam Perdana Menteri lah kan. Okey, jadi majlis eksekutif ni pegawai-pegawai yang akan menjalankan pentadbiran. Kalau sekarang ni menteri. Jadi mereka ni, majlis eksekutif ni, maksudnya menteri-menteri ni, pegawai-pegawai ni dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Faris, kenapa dia perlu dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British lagi? Kenapa British masih mau ada pengaruh itu? Oh, kenapa? Apa cikgu? Kenapa British masih mau lantik lagi? Ya, kenapa dia mau melantik? Kenapa tidak bagi saja Tengku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri, biar Tengku Abdul Rahman yang lantik? Kenapa British mau dilantik lagi oleh Pesuruhjaya Tinggi British? Pengalaman sih. Ya, pengalaman dan mungkin British ni dia ada pengamatan dia sendiri. Siapa orang-orang yang dia boleh percaya, yang boleh menerajui pentadbiran atau pemerintahan pada masa tersebut. Dia cakap kerajaan British harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Ya, sebab ini mereka datang dari jauh tau, ya, ada kontrak dia. Jadi bila Tanah Melayu mau merdeka dengan tarikh yang dipilih itu, maka ada pegawai-pegawai yang mungkin kontrak dia masih lagi panjang. Jadi mereka ini perlu diberikan pampasan atau ganti rugi. Samalah macam sekarang kan, kalau ada company yang mau berhentikan kita, dia mesti bagi kita pampasan begitu ya. Jadi begitu juga situasi itu. So ini kan tengok orang Eropah awal lagi sudah buat benda ni ya. Kita ni sudah ada juga company-company yang masih tidak mengamalkan ini ya. Ini lebih kepada kebajikan pekerja ya. Kemudian mengadakan perjanjian pertahanan. Maksudnya walaupun Tanah Melayu merdeka tapi mesti ada perjanjian pertahanan dengan British. Sebab jika Tanah Melayu diancam oleh mana-mana musuh, maka di sini British akan memberi bantuan ketenteraan. Sebenarnya nama perjanjian tu AMDA, AMDA. Ada maksud ni dalam bahasa military defense, macam itulah, dia beri bantuan pertahanan sekiranya Tanah Melayu diserang. Contohnya macam konfrontasi yang Ganyang Malaysia tu kan, apabila Tanah Melayu, Sarawak berlaku kemasukan tentera Indonesia, di situlah British membantu tentera mereka dari New Zealand datang membantu Malaysia pada masa tersebut ya.
Kemudian pihak British dan Commonwealth memberikan bantuan seperti pertahanan. Inilah ada kaitanlah dengan di atas tadi tu ya. Commonwealth ni maksudnya negara-negara bekas jajahan Britain ya. Okey, ini apa yang diinginkan oleh British. Dia masih melantik beberapa pegawai, okey, dengan persetujuan atau nasihat Ketua Menteri lah Tunku Abdul Rahman. Dia mau ganti rugi, dia mau perjanjian pertahanan dan dia mau memberi bantuan. Maksudnya macam 3 perkara tapi yang ketiga 4 tu dia pecahkan ya. Okey, kemudian Tanah Melayu apa yang dia mau? Dia mau jawatan setiausaha kewangan digantikan dengan Menteri Kewangan. Ya, dia mau ada satu khusus menteri yang menguruskan kewangan tu ya. Menuntut agar hal ehwal ekonomi hendaklah di kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, bagi kepada orang Tanah Melayu, bukan sudah orang British ya. Menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu juga, okey, yang mana disandang oleh pegawai British. Itulah maksudnya British ni walaupun dia bagi kemerdekaan tapi dia masih lagi macam mau ada pengaruh dia. Tapi bagi Tunku Abdul Rahman sendiri dan wakil daripada rombongan itu, mereka mau berilah sudah kepada orang Tanah Melayu ya. Kemudian mereka mau kemerdekaan itu tidak lewat 31 Ogos 1957. Mesti mau tarik ini juga ya. Kemudian berunding dengan isu-isu tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan Kewangan Keselamatan Dalam Negeri dan juga Perkhidmatan Awam. Jadi ini mereka mau bincangkan dengan lebih lanjut ya. So inilah perkara yang dibincangkan, ini yang British mau, ini yang perwakilan dari Tanah Melayu mau ya. Jadi dalam perbincangan ni, dalam rundingan ni ada satu laporan 20 halaman. 20 halaman itulah yang Tunku Abdul Rahman bawa balik ya. So semasa mereka balik, tengok inilah sambutan dia, sambutan bersejarah di Melaka ya. Kenapa Tunku Abdul Rahman pergi ke Melaka ni? Apa simbolik dia ni mau pergi ke Melaka lepas daripada ke London tu? Ya. Kalau kita lihat Melaka ni adalah salah satu tanah di Tanah Melayu ni, okey, yang paling awal dijajah ya. Oleh siapa yang jajah Melaka mula-mula? Siapa jajah Melaka? Portugis tahun 1511 ya. Jadi kita tengok di sini lebih kurang 100,000 orang. Tadi 10,000 menghantar, yang menyambut 100,000. Maksudnya mungkin kan setiap hari dong dengar radio ada perundingan ini, semangat tuh makin berkobar-kobar ya. Jadi apa yang berlaku, mereka datang 10,000 orang tuh menyambut. So ada majlis dia lagi lah di sini kalau kita tengok ada berucap lagi kan. Okey, kemudian ada kalungan bunga dan sebagainya, dan yang paling penting pada masa tu, semasa Tunku Abdul Rahman berucap, dia sudah mengangkat tangan merdeka. Kalau kamu tengok macam cikgu cakap, bila dia ucap laungkan merdeka tu, tangan dia tu dia genggam. So pada masa ni maksudnya kemerdekaan tu sudah dalam genggaman. Tidak lama lagi kita akan dapat kemerdekaan ya. Okey, kita tengok sebaik sajak balik, maka dibentuk satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini kalau dalam buku teks kamu ni nama dia Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kalau di buku teks lama dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Ya, Suruhanjaya Red, R-E-I-D. Kenapa? Sebenarnya dia sama. Cuma Suruhanjaya Red tu dia ikut nama pegawai yang mengetuai Suruhanjaya ini, iaitu Sir Lord Red. Jadi dinamakan Suruhanjaya Red. Tetapi bila kita menulis semula tentang sejarah negara kita melihat peristiwa itu dari perspektif kita, maka kita namakan dia sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ya. Jadi antara tugas Suruhanjaya ini, okey, sudah tentulah mau menyediakan kan, menyusun, merangka, menyediakan satu perlembagaan yang membolehkan digunakan untuk sebuah negara yang merdeka. Sebab Tanah Melayu tidak lama lagi mau merdeka, so mesti ada perlembagaan sebagai panduan kepada pemerintahan dan pentadbiran. Okey, kalau kita lihat di sini antara tugas Suruhanjaya ini membincang, menyusun, merangkap perlembagaan. Okey,
terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranan adalah seperti berikut. Maksudnya, macam kalau orang mau buat perlembagaan tu dia mesti ada rujukan. Dia mesti ada menerima pendapat, mesti ada dia mengkaji latar belakang sejarah dan sebagainya. Ya, sama kalau cikgu bilang kamu sekarang buat perlembagaan atau buat undang-undang, contohnya di kampung kamu. Mesti kamu akan menilai apa adat istiadat di kampung tu, apa sejarah di kampung tu yang membolehkan peraturan kamu tu boleh diguna pakai, ya, sesuai untuk semua masyarakat, tidak mengira apa bangsa ataupun kaum, ya. Jadi di sini antara perkara-perkara yang dipertimbangkan ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu. Maksudnya undang-undang yang awal tu, perlembagaan-perlembagaan yang awal, lebih kepada undang-undang lah kan, yang awal tu dikaji. Ya, kemudian mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. Sebab itulah kalau kita tengok ya, dalam perlembagaan tu ada perkara khusus tentang Raja-Raja Melayu. Ya, okey. Kemudian yang seterusnya, cadangan terhadap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai unit tunggal, bebas dan bekerja sendiri dalam lingkungan Commonwealth dan juga demokrasi berparlimen dan mempunyai 2 dewan. Mereka mau macam tu kan. Maksudnya inilah perkara yang mereka mau. Nanti kita tengok ada atau tidak dalam perlembagaan tersebut, ya. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dan ada kerajaan negeri dengan mempunyai otonomi tertentu. Maksudnya mempunyai kuasa tertentu. Okey, macam contoh kan sekarang. Kita ada atau tidak nih kerajaan pusat dengan kerajaan negeri? Ada. Ada kan? Itulah tu maksudnya. Kerajaan pusat diketuai oleh Perdana Menteri, kerajaan negeri diketuai oleh Ketua Menteri atau Menteri Besar. Menteri Besar maksudnya ada sultan lah di situ negeri tu kan. Macam kita Ketua Menteri sebab kita tidak ada sultan. Okey, kemudian melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Dulu dia tidak ada istilah raja berperlembagaan. Raja-raja saja atau raja. Tapi bila merdeka ni 1957, raja berperlembagaan. Maksudnya kuasa raja pun ada dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan tu ada diperuntukkan sana ya, kuasa yang di Pertuan Agong. Maksudnya daripada 9 orang raja, 1 dipilih jadi yang di Pertuan Agong. Jadi ada dijelaskan situ peranan yang di Pertuan Agong, peranan Raja-Raja Melayu, okey, di negeri, peranan Majlis Raja-Raja, semua ada di dalam perlembagaan ya. Kemudian yang seterusnya mencadangkan 1 jawatan bagi ketua negara. Ketua negara ni, okey, yang di Pertuan Besar, okey, dia guna istilah itu kemudian ditukar jadi yang di Pertuan Agong. Itulah sekarang ni kalau kita tengok kan, sejak akhir-akhir inilah bila ada isu politik negara kita ya, kita nampak ya sebenarnya bagaimana peranan yang di Pertuan Agong itu sangat penting. Cikgu tidak cakap penting lah, sangat-sangat penting. Bayangkan kalau tiada Agong, apa akan jadi kepada pemimpin-pemimpin kita ni. Tetapi disebabkan institusi yang di Pertuan Agong ni, dia macam kasih stabil saja. Apa-apa Agong cakap, okay, dia akan meredahkan keadaan itu. Ya, sama kalau kita tengok sejarah negara Thailand pun begitu. Rakyat ni kadang-kadang dalam kalangan pemimpin dia macam kita lah, macam di negara kita ya, bercatur sana sini ya. Tetapi bagaimana nanti bila raja masuk campur, keadaan itu akan menjadi lebih reda ya. Tapi di negara kita tidak sampai macam di Thailand lah ya. Tetapi apa yang cikgu boleh katakan, bagaimana Agong itu macam sekarang. Kita tidak ada Perdana Menteri. So apa yang Agong umumkan semalam? Siapa boleh share dengan cikgu? Tidak pasti lah cikgu. Agong cakap, okey, semua menteri tu cadang. Okey, siapa yang mereka mau jadi Perdana Menteri. Begitu ya. Mungkin sebab pandemik ni dia tidak mau jumpa semua berkumpul kan, jadi dia minta cadang, menulis siapa yang kamu mau jadi Perdana Menteri. Ini juga demokrasi. Dia mau dipilih. Pemilihan kan Perdana Menteri itu sendiri dalam kalangan menteri itu sendiri ya. Jadi di sini kita lihatlah peranan yang di Pertuan Agong tu, macam mana dia mau menjadi memainkan peranan sebagai ketua negara yang menstabilkan keadaan tu ya, menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Ya, kaum lain ni semua kaum lah sebenarnya. Jadi di sini Melayu ni dia setara Bumi Putra, Sabah dan
Sarawak. Nah, jadi apa-apa tentang hak istimewa orang Melayu kalau dipertikaikan, maka bukan saja orang Melayu yang atau orang Bumiputra yang boleh mempertahankan, tapi itu juga termaktub di bawah kekuasaan yang di Pertuan Agong untuk menjaga dia, ya. Jadi itu antara perkara-perkara yang difikirkan apabila mau membuat perlembagaan. Ya, ada lagi tuh agama Islam, tapi tidak pula dimasukkan di sini, ya. Jadi dia lebih kepada kedudukan Raja-Raja Melayu, Ratu England, Kerajaan Pusat, ya, kemudian Raja berperlembagaan, jawatan yang di Pertuan Agong, kewarganegaraan. Satu bentuk kewarganegaraan dibentuk. Maksudnya penduduk bukan penduduk Cina dan India dianggap sebagai warga negara, tetapi ada syarat dia, yaitu menerima hak dan keistimewaan orang Melayu, ya. Oke, kemudian kita tengok bagaimana mereka bekerja. Tadi tuh perkara-perkara yang diambil kira. Macam cikgu cakap tadi kan, kalau kamu mau buat perlembagaan, contohnya kalau kamu buat undang-undang di kampung kamu mengambil kira undang-undang asal yang ada, undang-undang adat contohnya, undang-undang yang bertulis yang sedia ada, tengok latar belakang kaum, tengok latar sejarah dan sebagainya. Jadi sekarang nih ini dia tengok secara keseluruhan bagi tanah Melayu. Kemudian ini bagaimana mereka bekerja nih, ya, meminta cadangan dari semua penduduk. Bukanlah satu orang penduduk, kalau ada masa tu 5 juta penduduk, 5 juta, tidak. Maksudnya dia kepada wakil-wakil kaum, raja-raja Melayu, ya. Jadi mereka menghantar memorandum, ya. Ni memorandum ni maksudnya yang bertulis kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun secara lisan. Jadi Suruhanjaya ni dia terima semua. Kalau yang lisan dia catat. Kalau yang memorandum dia terima lah. Kemudian dia kumpul semua tu. Bila sudah mereka kumpul, mereka teliti semua. Mereka meneliti antara perkara yang mereka teliti itulah, ya, perlembagaan bagi negeri dan persekutuan. Ya, maksudnya macam kita sebut tadi itu peranan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, ya. Kemudian raja-raja Melayu, menteri besar, penasihat British, jadi banyak benda lah mereka teliti, ya. Kemudian mengadakan persidangan dan perbincangan. 118 kali, ya, perjumpaan dibuat daripada bulan Jun hingga Oktober 1956. Banyakkah tu perjumpaan? Banyak juga. Sangat. Dorang bukan macam kita sekarang, GM kan. Dorang ni berjumpa, bersemuka, berbincang dengan bermacam-macam dokumen, ya, untuk memastikan perlembagaan yang dihasilkan itu bukan saja boleh bertahan, boleh berguna pada masa 10-20 tahun. Tapi kalau kita tengok, walaupun kita sudah 64 tahun merdeka, hari ini kita nampak lagi, ya, bagaimana pemimpin negara kita termasuk yang di Pertuan Agong merujuk pada perlembagaan mengenai dasar-dasar negara, ya. Kemudian kita lihat di sini siapa yang ada dalam perlembagaan tu, yang ada dalam Suruhanjaya tu, bukan dalam perlembagaannya, yang ada dalam Suruhanjaya tu. Maksudnya Suruhanjaya perlembagaan yang menjadi anchor lah, yang menyediakan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya sudah tentulah Sir Lord Read, ya, seorang hakim di Britain, ya, hakim. Kemudian Sir Ivor Jennings, ya, kemudian ni dari Australia William McHale, kemudian daripada India Hakim di Malik, kemudian Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Bukan calang-calang orang. Kalau kamu tengok dari segi muka pun kita tahu umur 40, 50, 60 tahun ke atas. Kenapa? Pengalaman, ya, pengalaman. Dan mereka merangka perlembagaan ini bukan sahaja berdasarkan memorandum dan sebagainya. Mereka mengkaji lagi ke belakang, sejarah, latar belakang, dan meramal lagi keadaan pada masa akan datang. Bagaimana perlembagaan itu sesuai diguna pakai, ya. Jadi bukan satu proses yang mudah, bukan satu kerja yang mudah. Sebab itulah kalau kita tengok mereka-mereka ini, berjumpa, bermesyuarat sebanyak 118 kali. Ya, 118 kali itu kita tidak tahu lagi berapa jam mereka berjumpa tu. Apa situasi dia, ya. Satu persatu perkara itu diperhalusi. Dan yang paling mencabar sekali adalah berkaitan dengan
kewarganegaraan ya. Itulah ya, mencabar pada masa itu, tapi mereka bincang sebaik-baiknya supaya semua perkara itu jelas, dan perkara ini bila muncul pada masa-masa sekarang, benda itu boleh diperjelaskan sebaik-baiknya ya. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Oke, cikgu jelas. Jelas cikgu. Okey ya, baru berapa orang ni dari 4 sains, 4 STEM. Okey ya, tak ramai. Masih di bio kah? Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah. Macam cikgu cakap tadi kan, yang mula-mula tu bila kita belajar sejarah ni kita tengok dia punya di sini tu. Ni tengok langkah-langkah. Tadi usaha kan, usaha dia apa yang rundingan tu. Kasih 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Jadi ini saja nanti yang kamu guna untuk belajar. Kalau kamu boleh explain ni, maknanya kamu sudah kuasai konten yang di dalam tadi. Okey, langkah-langkah. Macam tadi peranan Suruhanjaya Red, apa dia buat? Menerima memorandum, berbincang, berjumpa, bermesyuarat sebanyak 118 kali, contoh begitu kan. Okey, sekarang kita tengok langkah penggubalan. Langkah mau gubal sudah ni ya, mana sudah tu. Okey, kita tengok. Langkah-langkah dia tu ada 7 sini. 7 ni tengok 7. Jadi buat keywords dia 7 supaya senang kamu ingat. Ya. Jadi kita tengok langkah pertama ya, menerima 131 memorandum. Daripada siapa? Raja-raja Melayu, parti politik, badan awam, orang persorangan. Ya, jadi banyak pihak ni diorang dapat. Ya, macam contoh kalau saya menggubal perlembagaan, saya menerima memo, saya mendapat dokumen. Dari siapa? Raja-raja Melayu. So, kalau Raja-Raja Melayu kamu rasa apa yang dia tulis tu dalam memorandum tu? Coba bagi tahu cikgu. Bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Ya, mungkin bidang kuasa, apa yang dia tekan bidang kuasa, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh jangka apa yang terkandung dalam memorandum itu. Kemudian dari parti-parti politik, okey, badan awam, okey, dan juga orang perseorangan ya. Jadi antara perkara-perkara di sana yang terkandung dalam memorandum tu, okey, corak pentadbiran yang diinginkan. Mungkin ada yang mau corak republik, mungkin ada mau yang raja berperlembagaan, terpulang ya. Tetapi itulah cikgu cakap, memang tidak dinafikan. Ada tu yang mau sebuah pentadbiran republik diketuai oleh presiden, menolak sistem beraja. Tetapi apabila dikaji semula dari segi sejarah dan sebagainya, sistem beraja itu akhirnya dikekalkan. Jadi jadilah dia seperti sekarang ini raja berperlembagaan ya. Bagus juga raja berperlembagaan ini. Coba kita tengok sekarang ni. Kalaulah kita tidak ada raja agung yang menjadi ketua negara, mungkin lebih huru-hara lagi keadaan sekarang kan. Okey, aspek kewarganegaraan, ini yang cikgu bilang paling banyak dibincangkan, dan juga kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa dan pendidikan ya. Agama Islam tidak disebut, sebenarnya ada lagi satu tu, agama Islam ya. Jadi kita tengoklah memorandum tu daripada Raja-Raja Melayu. Tengok betul atau tidak yang Faris cakap tadi tu. Raja-raja mengemukakan memorandum sendiri, okey. Jadi raja-raja, okey, mereka okey, ya, isu berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan yang di Pertuan Agong, jawatan yang di Pertuan Agong. Jadi jawatan agung ni di situ mereka mau 5 tahun dan dipilih mengikut kekananan. Faham ke tu? Kekananan. Okey? Dia ada giliran dia. Maksudnya kalau agung sekarang daripada Pahang, okey, cukup tempoh 5 tahun, ada lagi next agung. Dari mana tu? Dia sudah ada giliran dia, sama seperti kalau cikgu tidak silap, kita belajar semasa bab 3. Ada kan yang susunan gambar yang di Tuan Agung tu? Itu susunan mengikut kekananan. Ya. Ini kedudukan istimewa orang Melayu. Ini perkara-perkara yang dikemukakan oleh raja-raja Melayu. Kemudian orang awam, apa yang mereka mau? Okey. Jadi antaranya ni jus soli ya, menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Ini mungkin orang Melayu lah ya. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Orang Melayu bimbang ya. Okey. Kemudian Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Jadi siapa lahir di situ diterima sebagai warga negara. Okey.
Masyarakat India menuntut kewarganegaraan mereka diteliti. Jadi masing-masing mau mempertahankanlah hujah-hujah apa yang mereka mau dari aspek perlembagaan ya. Begitu juga kaum Serani mahu mereka dipertahankan, hak mereka dipertahankan. Siapa nih kaum Serani nih? Siapa nih kaum Serani? Yang di Melaka tu Okey. Kalau cerita silap Serani ini yang Portugis campur tempatan tu. Ya. Yang di Melaka tu ya. Okey, kemudian dari segi bahasa dan pendidikan, ini bila kita belajar tentang perkembangan dasar pendidikan, kita ada sentuh kan yang daripada laporan Barnes, okey, pergi laporan Penwo, itu kita nampak sudah ya, kita boleh jangka sudah ya. MCA menuntut semua sekolah aliran Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Maksudnya bahasa Inggeris, sekolah Inggeris diteruskan, sekolah Cina, sekolah Tamil tu pun diteruskan. Itu permintaan daripada Pertubuhan Persatuan Cina ya. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Ya, jadi mereka mau tekankan 3 bahasa ni ya. Tapi ini detail dia kita sudah belajar daripada bab sebelum ini ya. Okey, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan draft perlembagaan. Ini dia terima memorandum. Langkah 1 menerima. Kemudian langkah kedua setelah mereka berbincang, dia keluarkan draft. Inilah draft dia ni. Okey, meneruskan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, sistem kewarganegaraan jus soli. Tetapi hak istimewa orang Melayu terjaga. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong. Okey, sebuah parlimen dibentuk dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ini draft dia keluarkan ni, ini antara perkara yang ada seperti pada hari ini ya. So apa reaksi? Tengok tadi menerima memorandum. Selepas menerima memorandum mereka bermesyuarat 118 kali. Yang kedua mereka keluarkan draft. Okey, draft itu pula, okey, langkah yang ketiga kita tengok draft itu pula menimbulkan pelbagai reaksi. UMNO, okey, tidak bersetuju dengan jus soli. Orang Melayu tidak boleh menerima kerakyatan terbuka. Mereka mahu agama Islam mestilah agama rasmi. Bahasa Melayu pun bahasa rasmi. Okey, Datuk On di bawah Parti Negara dia menolak juga kewarganegaraan yang longgar. Ya, okey, kemudian PAS mengkritik soal kewarganegaraan. Ini orang Melayu lah. Datuk On orang Melayu, PAS orang Islam, orang Melayu juga. Jadi mereka ni menekankan aspek kewarganegaraan tu. Ini sangat penting ya, sebab itulah macam cikgu cakap, sebab orang Melayu ni dia penduduk asal di tanah Melayu, itu satu. Yang kedua, apabila kewarganegaraan tu longgar, semua orang boleh jadi kewarganegaraan, ni akan menjejaskan kedudukan orang Melayu ya. Okay. Kemudian terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Jadi sampai begitulah, ada yang orang Cina mau menjadikan bahasa Mandarin yang jadi bahasa kebangsaan, bukannya bahasa Melayu ya. MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Dia ni light sikit. Dia cuma macam diberikan perhatian. Dia tidak macam penegasan. Kalau di sini penegasan. Jadi kamu fikir sendirilah kan. Okey, itu 1956 ini situasi 1956. Kamu boleh bandingkan dengan situasi pada hari ini ya. Okey, itu perlunya kamu belajar sejarah, melihat bagaimana keadaan ni dulu macam mana dan bagaimana dia terjadi seperti itu dalam perlembagaan dan bagaimana kamu perlu mempertahankan ya. Okey, kemudian kita lihat sekali lagi, tadi sudah rundingan ke London, balik, okey, Suruhanjaya Perlembagaan dibentuk. Okey, sudah dibentuk, menerima memorandum. Sudah menerima memorandum, bermesyuarat, berjumpa 118 kali. Kemudian dia keluarkan satu draft. Dan draft ini kalau kita tengok banyak isu yang dibincangkan adalah kewarganegaraan. Jadi apa yang berlaku di sini, sekali lagi Tunku Abdul Rahman bersama dengan, tengok bukan sembarang orang dia pergi Tun Razak Hussein, belum Tun, Abdul Razak Hussein, wakil orang Cina, wakil orang India pergi lagi ke London sekali untuk apa? Berbincang tentang kewarganegaraan.
Negaraan. Nah, jadi nampak di sini Tengku Abdul Rahman pun dia bukan sembarangan dari segi mau memutuskan perkara itu seperti apa yang ada dalam perlembagaan. Kamu kena tengok yang mendraft perlembagaan itu berdasarkan memorandum pendapat orang awam ini orang-orang dia. Hakim-hakim yang hebat. Okey, jadi mereka menetapkan syarat kewarganegaraan tu begitu. Tetapi bila keluar draft itu, tengok apa reaksi orang Melayu, orang Cina, orang India. Yang membawa kepada Tengku Abdul Rahman melihat perkara tu lagi. Perlu dibincangkan lagi. Dia bawa semua wakil tu yang sepatutnya. Tetapi hasilnya, pindaan dipersembah, diperkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Draft kemudian dibawa berbincang dan dibentangkan dan dibahaskan, sehingga Julai 1957. Dan Perlembagaan Persekutuan itu diterima seperti apa yang ditentukan oleh Suruhanjaya Red ini tadi. Maksudnya perlembagaan itu begitu kewarganegaraan dia itu begitu. Jadi orang Melayu kena terima kewarganegaraan itu begitu yang diberi kepada orang Cina dan India, tetapi mesti menerima hak istimewa kedudukan raja-raja Melayu dan juga orang Melayu. Itu yang kamu kena jelas ya. Jangan sentuh kewarganegaraan saja. Tetapi apa timbal balik daripada itu? Timbal balas dia ialah kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa tu banyak ya. Dia raja, dia rakyat, kemudian bahasa, agama, begitu ya. Okey, kemudian perlembagaan itu berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957 lah. Bila kita merdeka, maka bermulalah perlembagaan itu digunakan. Jadi apakah kandungan-kandungan dia ya? Okey, satu, raja berperlembagaan. Ya, raja kuasa dia ada dalam perlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Maksudnya menteri-menteri itu dipilih melalui pilihan raya, dan mereka ini nanti akan berada di Dewan Rakyat. Manakala di Dewan Negara tu adalah Dewan Senat tu, dipilih ya. Dipilih berdasarkan dia punya sumbangan. Kewarganegaraan jelas sudah tadi cikgu jelaskan panjang lebar. Kedudukan istimewa orang Melayu, apa dia? Ni. Hak untuk hidup tetap dipelihara dan dilindungi. Banyak hak istimewa ni, nanti kamu boleh tengok detail dia lah. Carilah bahan yang lebih detail ya. Mungkin boleh baca juga di sini kan. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Ya. Agama lain bebas diamalkan, tetapi agama Islam adalah agama persekutuan ya. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ya, sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi ya. Kemudian seterusnya habis ya. Selesai. Walaupun 5 perkara aja dia tekankan di sini, tapi dalam perlembagaan tu bukan 5 perkara, ada banyak. Kalau cikgu tidak siap 180 ke atas tu, 1811 begitulah perkara ya. Dan setiap perkara tu kan macam perkara satu, dia detail lagi, ada banyak lagi ya. Jadi apa yang cikgu sudah share pada pagi ini ialah balik pada yang di atas ni. Usaha rundingan kemerdekaan, siapa yang pergi, bagaimana perjalanan mereka, bermula dari mana, ke mana, berapa hari berunding di sana, siapa yang mereka jumpa. Jawab soalan-soalan itu. Kemudian bila balik maka satu Suruhanjaya telah dibentuk. Apakah Suruhanjaya itu? Siapa ahli-ahli dia? Apakah yang dilakukan? Apakah perkara yang dibincangkan? Apakah hasil perbincangan? Maksudnya draft. Draft itu. Ya. Jadi kemudian apakah kandungan pada akhirnya yang 5 tadi? Apakah 5 tadi? Cikgu cakap tadi sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Ini 5 perkara ni. Ya. Jadi kalau ditanya apakah intipati? Inilah 5. Kalau ditanya apakah yang dibincangkan oleh Suruhanjaya Red? Ini juga 5. Jadi benda yang sama dibincangkan, benda yang sama juga menjadi intipati. Setakat ni ada pertanyaan? Alhamdulillah jelas cikgu.
Kalau form 5, cikgu harap dia semakin jelas. Kalau form 4, dia jelas tak jelas tak apa, dia dengar dulu. Nanti kalau baca balik buat latihan semakin jelas lah tu ya. Okey, sebelum tu ada apa-apa pertanyaan? Form 4 ni, 4 STEM A ni, kenapa ni begini je kehadiran dia ni? Cikgu sumpah nanti ni. Okey, tadi lista ada kan? Mana sudah? Adakah lista? Keluar sudah? Cikgu sudah tu tak ada. Thank you. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Ada pertanyaan? Kalau saya tak ada cikgu, semua jelas. Okey, yang lain? Yang form 4, 4 STEM A? Okey sebelum tu cikgu berharap semua murid yang cikgu ajar ni, kamu tengok iklan-iklan sambutan bulan kemerdekaan tu, kamu ikutlah mana-mana, nanti mana-mana yang kamu ikut tu kamu hantar kepada cikgu. Jadi cikgu akan pas kepada urus Tia yang mengendalikan ya. Okey, untuk 4 STEM A, okey, cikgu berharap buku modul iPro tu kamu buat sehingga bab 9 ini ya. Begitu juga 4 KEM 3. KEM 3 masih ada kah di sini? Ada 2 orang tadi kan? Okey, jadi untuk 5 STEM, okey, cikgu harap kamu hasilkan one page note tu, satu muka surat nota untuk bab ini. Kalau mungkin sudah hasilkan tapi mau perbaiki lagi boleh ya. Jadi maksudnya dengan kalau kamu tengok tajuk tadi tu, intipati tadi tu, kalau kamu buat nota ringkas dia, senang lagi kamu faham daripada membaca lepas tu tak tahu apa-apa kan. Jadi buat satu nota yang boleh membantu kamu menguasai dan memahami topik ini ya. So kalau tiada apa-apa, cikgu stop di sini. Berapa minit kita? Lama juga kan, mau 1 jam kan. Jadi cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran kamu. Nanti cikgu share link kehadiran. Sebelum tu di chat cikgu tu, cikgu ada bagi untuk respon perkongsian cikgu pada pagi ni. Kamu komen saja apa-apa. Komen saja apa-apa di situ tentang sharing cikgu. So cikgu forward link kehadiran di grup masing-masing. Tapi tingkatan 5 tidak ya? Okey? Okey. Iya. Ya. Terima kasih tingkatan 5 yang sama-sama hari ini. Okey, bye. Sama cikgu. Bye cikgu. Oke, cikgu. Masih cikgu. Ya, ya. Thank you, cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you, cikgu. Sama. Thank you, cikgu. Ya.